Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Al-Bughah bagi subjek kod SPSM 2073 Tatbiqiyah. Maka insyaAllah sama-sama kita menghayatinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ammar bin Azman. Okey, nombor matrik 19BS02035. Baik, insyaAllah hari ini saya akan membentangkan ta'rif bughah. So, ta'rif dari segi jumhur fuqaha, jumhur al-hadis, hukum bughah غرفة بغة بأنهم أقام مسلمون خرجوا على إمام العدل ولم يستجيبوا ما استباهه خوارج من دماء المسلمين وسبي زهرهم وهم بغة. Okey, maknanya dari pandangan jumhur fuqaha mendefinisikan pemberontak bermaksud berontak ini yang bermaksud ialah segi istilah berarti satu kumpulan orang Islam yang menentang pimpinan muslimin melakukan pemberontakan terhadap pemerintahnya dan enggan mematuhi peraturan dan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh pemerintah, sama ada orang yang berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia. Baik, seterusnya pandangan pertama iaitu pandangan Imam Hanafi. Hanafi al-mardu min bughah inda al-Hanafiyah fi zahir ar-rawiyah khawarij ولهذا سمي هذا الباب في المبسوط باب الخوارج. وقال في بدأ مصانع بعرفهم بقوله فالبغى وهم خوارج وهم قوم من رأيهم أن كل ذنب وكفر كبيرة كانت أو صغيرة ويخرجون على إمام أهل العدل ويستحلوا قتل والدماء بأموال بهذا التأويل ولهم منع وقوة. Baik, okey. Menurut pandangan Hanafi, bughah ni bermaksud pemberontakan ialah satu golongan yang mempunyai kekuatan dan benteng pertahanan yang menyalahi orang muslimin pada sesetengah hukum dengan pengertian mereka sendiri serta menguasai sesebuah negara. Baik, seterusnya pandangan Maliki. الظاهر من تعريف البغة أنه شامل لكل خارج من طاعة كما في تعريف ابن غرفة رحمه الله فقد قال في تعريف البغي هو الامتناع من طاعة من ثبات إمامته في غير معصية بغالبة ولو تأولى. Pandangan Imam Maliki ini yang bermaksud pemberontakan menurut mazhab Maliki ialah orang-orang yang perang kerana sesuatu alasan, umpamanya golongan-golongan yang sesat seperti Khawarij dan lain-lain. So, kita pergi kepada pandangan seterusnya, pandangan Imam Syafi'i. Qala fi rawat al-talibin al-baghi fi istilah ulama huwa mukhtalaf al-imam adlu kharij min ta'ah bi'amtana'ahu min adab wajib alaihi aw ghairi bisyartihi. Qala al-khawarij sanfu min mubtada'ah ya'taqiduna an min fa'al kabira wa kufran makhalif fil nar ويتعينون لذلك في الأمانة ولا يحضرون معهم جامعات والجماعات. So, menurut mazhab Syafi'i bermaksud pemberontak ialah orang-orang Muslim yang tidak mentaati perintahnya
atau mencegah hak-hak yang seharusnya wajib mereka tunaikan kepada pemerintah dengan syarat mereka mempunyai kekuatan dan pemimpin yang ditaati dalam kelompok tersebut. So pandangan keempat ialah pandangan Imam Hanbali. Pandangan Imam Hanbali, ja'a ta'rif bugha fi kashaf bi'annahum qaumun min ahli al-haq bayinu al-imam rawa mukhalah ayu ghazalah aw mukhalafatah bita'wil sa'ira bisawabin aw khata' walahum mana'u bisyawkah bihaitsu yahtaju fi kafahum ila jaman jaishu wa hum bugha wa arafa khawarij bi annahum alladhi yakfuru min zanbi wa yakfuru Uthman wa 'alayha Talha wa Zubair wa kathiran min sahabah wa yastahilu dima al-muslimin wa amwalahum ila min kharaj ma hum wa fi baghi binahu. So pandangan Imam Hanbali tadi, pandangan Imam Hanbali pula yang bermaksud orang-orang yang menentang pemerintah walaupun tidak adil dengan alasan yang kukuh serta mempunyai kekuatan meskipun tanpa ketua yang dipatuhi adalah pemberontak. So dari sini dapat disimpulkan makna bawah berarti satu kumpulan orang Islam yang menentang pemimpin muslimin, melakukan pemberontakan terhadap pemerintahnya dan enggan mematuhi peraturan dan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh pemerintah, sama ada orang yang berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Anas bin Zulkifli. Nombor metrik 19BS02065. Seterusnya saya akan menerangkan tentang dalil bughah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. Maksudnya, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya membuat zalim terhadap, yakni golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan zalim itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sadaqallahul Azim. Seterusnya saya akan menerangkan syarat pemberontakan. Syarat pertama ialah adanya pemberontakan kepada pemerintah. Hal ini boleh terjadi contohnya dengan ketidaktaatan mereka kepada pemerintah atau menolak hak pemerintah yang semestinya mereka tunaikan. Contohnya membayar zakat. Syarat kedua, mempunyai kekuatan yang membolehkan kelompok pemberontak mampu untuk melakukan perubahan. Kekuatan ini haruslah sedemikian rupa sehingga untuk mengajak golongan pemberontak ini kembali mentaati perintah dan pemerintah juga perlu mengarahkan segala tenaganya, contohnya mengeluarkan dana yang besar, menyiapkan pasukan dan mempersiapkan perang. Syarat ketiga, menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Para fuqaha mengungkapkan syarat penggunaan senjata dengan istilah man'ah atau terkadang juga dengan istilah asyaukah, kerana asyaukah juga boleh
bererti as-silah, iaitu senjata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badrul Izzat bin Abdul Mukhtar, nombor metrik 19BS02030. Saya akan membentangkan berkenaan dengan pandangan para imam mazhab berkenaan dengan burah dan juga syarat menjatuhkan hukum sebagai burah. Baiklah. Hukum burah menurut imam 4 mazhab. Dalam pengertian burah, ulama fiqh berbeza pendapat oleh kerana perbahasan yang berkaitan masalah-masalah yang timbul di sekitar burah itu sendiri. Menurut Imam Abu Hanifah, beliau berpandangan bahawa burah membawa maksud mereka yang keluar untuk tidak taat kepada pemimpin yang hak tanpa kebenaran. Mereka memiliki kekuatan senjata dan berselisih pendapat dengan majoriti Muslim dalam masalah hukum dengan cara mengubah atau sebab-musababnya serta mengisytiharkan kepada negara lain, seperti perbuatan kaum Khawarij yang menentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai pemimpin yang sah. Kemudian pandangan Imam Malik pula, burah adalah suatu kelompok dari kaum muslimin yang telah menyalahi imam atau wakilnya yang terpilih berdasarkan kesepakatan umat dengan tujuan mencegah hak umat dan hak individu. Kemudian menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i pula, beliau berpendapat bahawa definisi burah adalah mereka yang mengingkari pemimpin yang adil dan mereka keluar dari mentaatinya dengan cara mencegah dari kewajipan yang dibebankan padanya dengan syarat, serta mereka juga memiliki kekuatan senjata dan ingin mengubahnya serta adanya pemimpin di antara mereka. Jadi, menurut ulama bermazhab Syafi'i, burah adalah pemberontakan dari suatu kelompok secara berjamaah yang mempunyai kekuatan dan pemimpin yang ditaati, iaitu muta'ah, dengan keinginan mengubah dengan cara yang salah. Terakhir sekali, mazhab Imam Hanbali pula, beliau berpendapat bahawa burah adalah mereka yang keluar dari mentaati imam yang adil. Dengan demikian, dapat dipahami bahawa burah adalah sekelompok umat Islam yang berkeinginan untuk mengadakan pemberontakan terhadap pemimpin yang sah dengan cara melakukan tindakan yang tersusun rapi di bawah satu kepemimpinan. Baiklah, saya akan menceritakan berkenaan dengan syarat menjatuhkan hukuman kepada mereka yang burah. Yang pertama, seorang pemimpin ataupun pemerintah haruslah menyiasat punca dengan menghantar utusan untuk bertanya kepada mereka yang burah berkenaan perkara yang mereka tidak senangi terhadap pemerintah. Kemudian setelah menghantar utusan, mereka haruslah iaitu pemerintah haruslah memberi nasihat dan mengajak orang yang burah itu supaya mematuhi pemimpin yang sah. Kemudian yang ketiga, jika nasihat tidak diendahkan, maka pemimpin harus memberi ancaman perang kepada mereka yang burah. Yang terakhir sekali, iaitu jika para sekelompok yang burah masih lagi tidak taat, maka mereka haruslah diperangi sehingga mereka sedar dan kembali mentaati pemerintah. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembalikan kepada rakan saya untuk pembentangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Izzat bin Jamil, Seladas BS02002. Okey. Saya akan menerangkan tentang satu undang-undang ataupun akta yang pernah ditubuhkan di Malaysia untuk memerangi pengganas. Okey. Itu Akta Keselamatan Dalam Negeri ataupun International Security Act 1960 ISA merupakan sebuah undang-undang penahanan pencegahan yang berkuat kuasa di Malaysia. Kerajaan Malaysia telah menggubal ISA bagi menyambung Ordinan Darurat 1948 dan kemudian telah digubal pada tahun 1960 sebagai langkah sementara hanya untuk menangani ancaman pemberontakan komunis. Okay. Apabila ISA diperkenalkan pada tahun 1960, Perdana Menteri ketika itu iaitu Tunku Abdul Rahman, timbalan beliau Tun Abdul Razak serta Menteri Dalam Negeri Tun Dr. Ismail Abdul Rahman telah
memberi jaminan di Parlimen bahawa akta tersebut akan digunakan secara bertanggungjawab dan hanya terhadap komunis dan juga pengganas. Akta ini sebenarnya telah wujud sejak sekian lama sebelum berlakunya kejadian serangan 11 September 2001 di Amerika Syarikat yang membawa kepada pengisytiharan perang oleh Amerika terhadap pengganas oleh kerajaan Amerika. Kerajaan Malaysia mula memperkenalkan Akta Keselamatan Dalam Negeri ini pada tahun 2001 sebagai keperluan untuk menentang keganasan. Namun begitu, akta ini dikekalkan atas alasan yang sentiasa berubah berdasarkan ancaman yang diterima oleh kerajaan. Apabila seseorang telah ditahan dan dituduh melakukan tindakan yang diandaikan mengancam keselamatan negara, pihak polis berkuasa untuk menahan tertuduh sehingga 60 hari tanpa sebarang perbicaraan. Selepas tamat tempoh tersebut, tahanan terhadap tertuduh boleh dilanjutkan terus menerus selama 2 tahun bergantung ataupun sepanjang suatu tempoh bergantung kepada arahan Menteri Dalam Negeri. Fungsi ISA adalah bagi melindungi keselamatan dalam negara daripada mana-mana pengganas yang cuba untuk menggugat keselamatan negara. Keselamatan dan keselamatan merupakan keperluan bagi memastikan pengembangan ekonomi yang pesat bagi sesebuah negara. Tambah lagi, undang-undang ini perlu dikuatkuasakan kerana ia merupakan alat yang penting bagi mengelakkan keharmonian, bagi mengekalkan keharmonian sosial antara kaum dan juga agama, bagi menangani permasalahan serta konflik yang mungkin boleh tercetus dalam masyarakat berbilang etnik, agama serta budaya seperti di Malaysia ini. ISA bukan hanya berkaitan penahanan ataupun pencegahan semata-mata, ia turut merangkumi perkara seperti larangan terhadap organisasi berbentuk separa ketenteraan dan pencetakan atau penerbitan subversif. Larangan terhadap pergerakan anggota atau individu yang tidak diingini seperti proklamasi ataupun proklamasi kawasan keselamatan. Ramai individu menggesa akta ini dimansuhkan. Ini kerana mereka mendakwa akta ini merupakan satu kezaliman kepada manusia. Melalui ISA, ia memberi kuasa tidak terhad kepada kerajaan untuk menahan mana-mana individu untuk tempoh masa yang lama tanpa sebarang dakwaan. Mereka yang ditahan di bawah ISA dianggap sebagai satu kumpulan yang tidak mempunyai sebarang hak untuk mempertahankan diri mereka. Mereka dipukul, didera, diaibkan dan diperlakukan seperti binatang. Selain itu, kuasa penuh yang diberikan telah menyebabkan ramai anggota ataupun yang inilah pihak yang berwajib menyalahgunakan kuasa tersebut yang menyebabkan mereka sewenang-wenangnya bertindak mengikut nafsu tanpa memikirkan penganiayaan yang dilakukan terhadap orang lain. Okey, Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA 1960 dimansuhkan pada 31 Julai 2012 dan diganti dengan SOSMA yang diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 17 April 2012, diberikan pekanan diraja pada 18 Jun 2012 dan diwartakan pada 22 Jun 2012. Pemansuhan ISA telah menyebabkan banyak kekacauan yang berlaku. NGO bukan Melayu mula berani membuat tuntutan yang tidak patut yang melanggar undang-undang perlembagaan, contohnya berkenaan hak orang Melayu dan kedudukan agama Islam. Selain itu, individu juga berani menghina Islam dengan membuat iklan berbuka puasa. Contohnya membuat iklan, ada satu masa tu mereka membuat iklan berbuka puasa dengan sup babi. Penghinaan ke atas lagu kebangsaan, hak orang Melayu juga dipersoalkan dan banyak lagi.
Mereka berani bertindak sedemikian kerana pihak polis tidak lagi berkuasa untuk menahan mana-mana individu yang membuat hasutan dan kekacauan. Walaupun aksi ini digantikan dengan SOSMA, akan tetapi kuasa yang diberikan untuk bertindak tidak sehebat ISA. Baik, kesimpulannya, negara kita masih lagi aman daripada berlaku apa-apa pemberontakan ataupun keganasan. Walaupun sebelum ini pernah terjadi demonstrasi seperti perhimpunan aman bersih dan tolak ISA dan sebagainya, tapi demonstrasi tersebut masih lagi belum dianggap sebagai buruh, kerana buruh ini perlu memenuhi beberapa kriteria untuk dikategorikan sebagai buruh. Okay. Kita sama-sama kita berdoa supaya negara kita terus aman dan makmur. Walaupun negara kita terdiri daripada berbagai kaum, tetapi rakyatnya hidup bersatu padu dan tidak bergaduh dan sebagainya lah. Okay, setakat itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.